Kalau tidak mahu memperjuangkan Islam, bermakna dia juga tidak berminat untuk memperjuangkan Palestin. Hari ini dia bercakap pasal Palestin hanya kerana kepentingan politik dia semata-mata. Sebab sejarah membuktikan 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, dalam dia bercakap memperjuangkan keadilan untuk Palestin, dalam dia bercakap tentang kezaliman Israel, dia jadi Perdana Menteri 22 tahun, perangai dia sebiji macam Israel. Cuma dia akidah je beza. Perangai sama. Bahkan kadang-kadang lebih teruk daripada Israel. Saudara pernah dengar tak orang Israel menganiaya rakyat dia sendiri? Rakyat dia sendiri. Yahudi. Tak ada saudara. Tapi Mahathir buat. Berapa ramai orang Melayu Islam dalam negara kita dipenjarakan tanpa dibicarakan di bawah pemerintahan Mahathir. Dia buat. Ya. Kita jangan lupa peristiwa Mali di zaman Mahathir Perdana Menteri. Yang terbunuh di Mali bukan orang Yahudi. Yang terbunuh di Mali bukan orang asing. Yang terbunuh di Mali itu adalah orang Melayu, orang Islam, warga negara Malaysia. Mengapa dia benarkan kejadian itu berlaku? Itu menandakan bahawa Mahathir orang yang tidak pernah sayang kepada anak bangsa dia sendiri. Sebab itu dia tidak segan nak bercakap. Ya, waktu dia jadi Perdana Menteri, dia tak segan nak kutuk bangsa dia sendiri. Kalau betul dia bangsa Melayu. Melayu mudah lupa, Melayu pemalas. Inilah ayat-ayat yang selalu keluar daripada mulut Mahathir waktu dia ada kuasa. Bila dia tak ada kuasa hari ini, baru dia nak bercakap pasal kepentingan Melayu. Kita perlu angkat Melayu. Negara kita akan hilang taraf dia sebagai tanah Melayu kalau benarkan Anwar jadi Perdana Menteri. Hari ini baru dia nak bercakap pasal Melayu. Padahal dialah yang membunuh kemajuan orang Melayu, seperti mana dia sendiri mengakui dalam satu wawancara di Yayasan baru-baru ini, Yayasan Perdana. Dia kata dia bersetuju untuk menjadi penasihat kepada 4 negeri PAS kerana dia nak menebus kembali kesalahan dia kerana dia telah menganiaya negeri Kelantan. Kelantan adalah negeri Melayu Islam hampir 100%. Negeri itu pun dia mengaku dia pernah menzalimi Kelantan. Sebab itulah katanya dia nak tebus sekarang ini, nak menjadi penasihat. Baru kita tahu selama ini siapa yang menindas negeri-negeri Melayu. Tapi bagi PAS hari ini, bila kita sebut tentang kemunduran dan kemiskinan negeri Kelantan, Terengganu, mereka mengatakan ini salah Anwar Ibrahim. Suatu Anwar jadi timbalan Perdana Menteri, Anwar lah yang menzalimi kami. Anwar lah yang manaktiri ke Kelantan. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah SWT keluar daripada mulut Mahathir Mohamad. Dia mengaku bahawa dialah yang menzalimi Kelantan, bukan Anwar Ibrahim. Terimalah kenyataan, wahai pemimpin-pemimpin PAS. Ya, apa yang Mahathir cakap itu benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Ya, bila dia dah mengaku dia buat, hari ini kamu angkat dia sebagai penasihat. Ya, kita kesian kepada ahli-ahli PAS. Kita tak kesian kepada pemimpin PAS. Sebab mereka ini memang kerja dia nak menipu ahli-ahli dia. Ya, kerja dia memang nak menipu dan berjanji. Tapi kita kesian kepada ahli-ahli penyokong-penyokong PAS kerana mereka ada sebahagian yang rakan kita. Yang sama-sama dulu berjuang dalam Pakatan Rakyat. Sama-sama bersusah payah waktu pilihan raya dalam Pakatan Rakyat. Kita bersama rakan-rakan ini buat kerja tanpa upah dan sebagainya. Kita bersama mereka. Bukan bersama pemimpin mereka. Kita bersama rakan-rakan kita. Dan hari ini kita kesian dan simpati dengan rakan-rakan kita itu apabila diperbodohkan oleh pemimpin-pemimpin seperti ini. Ya. Kita mengharapkan baru-baru ini dalam muktamar, kita mengharapkan satu perubahan kepimpinan berlaku dalam PAS. Saya mengharapkan sedemikian rupa sebab kita mahu melihat parti PAS ini menjadi parti yang kembali kepada asal. Bercakap tentang Islam dan berusaha untuk melaksanakannya. Dan saya rasa kalau parti PAS berada dalam gaya perpaduan ini, saya rasa satu perkara yang baik bagi Islam. Sebab dia nak laksanakan Islam di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim yang ada roh Islam, saya rasa lebih mudah dilaksanakan. Terlalu mudah untuk laksanakan apa saja yang idea-idea tentang perkembangan Islam. Tapi malangnya, dialah yang sekarang ini menentang Anwar Ibrahim. Bila kita tanya, kalau kamu tak suka Anwar Ibrahim, kalau kamu tengok Anwar Ibrahim ini meminggirkan orang Melayu, Anwar Ibrahim ini mencemarkan Islam dan sebagainya, sebut kat kita siapa yang kamu nak. Ya? PAS tidak pernah menonjolkan mana-mana pemimpin mereka untuk menjadi pemimpin.
Apakah mereka anggap Muhyiddin boleh buat lebih baik daripada Anwar untuk syiar Islam? Apakah Atuk Saka diharapkan kembali semula sebagai Perdana Menteri untuk nak meningkatkan syiar Islam dan martabat orang Melayu? Sebut dekat kita. Kalau ada tokoh lain yang lebih meyakinkan kita, kita pun nak terima. Masalahnya tak ada, saudara. Tak ada. Semata-mata kita nak jatuhkan saja Anwar Ibrahim kerana dendam peribadi kita. Kita tidak ada pengganti sebenarnya. Kita nak jatuhkan orang, tapi kita tak tahu siapa yang nak ganti. Kita tak dapat namakan. Muhyiddin sebut. Dia cerita pasal Akta Lambat Parti. Sebab apa dia cerita? Pasal dia tengok 4 orang ahli parlimen dia dah seberang. Dia kata, Akta Lambat Parti ini elok dikaji semula. Sebab apa nak kaji? Sebab tak beri manfaat kepada dia. Makan jerat. Jerat makan tuan. Saya dah ada dengar dalam program Keluar Sekejap bersama KJ. KJ ketika kita masih ingat KJ adalah menteri salah satu dalam kabinet kerajaan PN. Dia sini kata apa? Suatu mula-mula nak menggubal Akta Lambat Parti ini yang di draftnya disediakan oleh Wan Junaidi. Ya? Wan Junaidi. Menteri Undang-Undang ketika itu. Ya? Wan Junaidi Menteri Undang-Undang ke masa tu? Menteri Undang kot. Dia merangka draft, ya, jawatan kuasa untuk menilai Akta Lambat Parti ini. Wan Junaidi adalah di antara orang yang merangka draft Akta Lambat Parti. Kalau ikut draft yang asal, ya, kalau ikut draft yang asal, mana-mana ahli parlimen yang dipecat oleh parti, tak kira apa alasan sekalipun, ahli parlimen tersebut hendaklah mengosongkan kerusinya. Itu draft asal Wan Junaidi. Draft asal Akta Lambat Parti sebelum dia diluluskan. Saya ulang. Sebelum diluluskan, draft dia berbunyi, mana-mana ahli parlimen yang dipecati kerana tindakan disiplin atau yang melanggar peraturan parti, apabila dia dipecat oleh parti, dia hendaklah mengosongkan kerusi tersebut. Itu draft asal. Tetapi KJ kata apa? Sewaktu bawa dalam kabinet, dibentangkan draft itu dalam kabinet, yang paling ramai membantah adalah daripada Parti Bersatu. Kepimpinan Bersatu tidak terima mana-mana ahli yang dipecat itu perlu mengosongkan kerusi. Bersatu tak mau terima. Sebab apa tak mau terima, saudara? KJ kata, sebab Bersatu ada pengalaman suka melompat. Bila suka melompat, dia takut undang-undang itu akan terkena pada diri dia. Maka dia tak terima. Sebab itulah yang berlaku sekarang ini. Apabila dia, ya, apabila ahli parlimen dia menyokong PMX, dia nak pecat pun tak boleh, tak pecat pun tak boleh. Alah sekali gantung. Ini yang undang-undang yang dia sendiri setuju. KJ kata undang-undang ni Bersatu sendiri setuju. Sepatutnya yang paling adil yang dirancang oleh Wan Junaidi itu dah betul dah. Mana-mana ahli parlimen yang dipecat oleh parti dia, dia perlu kosongkan kerusi. Barulah ahli parlimen akan takut nak langgar disiplin parti. Sebab bila langgar disiplin parti, parti pecat dia, dia kena kosong kerusi. Itu tujuan Wan Junaidi draft undang-undang tersebut. Tapi waktu itu masuk kabinet, kepimpinan Bersatu, majoritinya tak mau terima. Akhir sekali Tuhan tunjuk, ya, undang-undang yang kamu tak mau terima itu, ya, telah pun memakan parti kamu sekarang. Sebab itu dia tidak ada pilihan. Ya? Kalau 4 ahli parlimen itu, kalau Bersatu pecat, sebagai ahli Bersatu, 4 orang ini tidak perlu kosongkan kerusi. Mereka tak perlu kosong kerusi. Bahkan dia bebas untuk pilih mana-mana parti yang dia nak masuk. Contohnya Kuala Kangsar. Kalau parti Bersatu pecat ahli parlimen Kuala Kangsar, ahli parlimen Jeli, Gua Musang ataupun Labuan, 4 orang ni, kalau Bersatu pecat dia, 4 ni tidak perlu kosongkan kerusi, dia akan menjadi ahli parlimen bebas. Bila dia jadi ahli parlimen bebas, dia berhak pilih mana parti yang dia nak masuk. Sudah pastilah dia akan masuk parti, salah satu parti dalam Kerajaan Perpaduan. Sebab dia nak sokong PMS. Sama ada dia masuk PKR, DAP, Amanah ataupun UMNO Barisan Nasional. Bila dia masuk parti UMNO Barisan Nasional ataupun Keadilan, maknanya Bersatu akan kurang kerusi,
parti-parti UMNO, Barisan Nasional Keadilan dan sebagainya akan menambah kerusi. Sebab itu Bersatu tidak pecat mereka, Bersatu hanya gantung mereka. Macam gantung tak bertali lah. Macam saya sebut awal-awal tadi. Ya, macam suami, dia nak mengenai bini dia, dia tak nak cerai. Dia tak nak cerai kan. Tapi dia biar gantung tak bertali. Jadi bini dia ni tak boleh nak nikah lain. Ya, nak bersama suami tak boleh, nak menikah pun tak boleh. Itu dipanggil menzalimi isteri. Macam ini Bersatu buat dia menzalimi 4 orang ni. Sekarang ni 4 ahli parlimen ni sudah jadi zombie. Kalau orang tanya apa status 4 orang ni, status dia adalah zombie. Ya, tidak bertuan. Ya, nak masuk parti ni tak boleh. Sebab dia masih ahli parti. Kalau dia masuk parti ni, dia masih ahli parti. Bersatu, dia kena kosongkan kerusi. Dia kena kosongkan kerusi. Sekarang ni dia tidak boleh kok masuk mana-mana parti. Dia nak keluar parti Bersatu, dia kena kosongkan kerusi. Sebab itu, dia akan jadi zombie selama 4 tahun. Yang kat Labuan tu, 6 tahun. Ya? Yang lagi 2 ni, saya tak pasti berapa tahun. Ya, daripada 4 tahun Kuala Kangsar, Labuan 6 tahun tak salah saya. Yang ini mungkinlah, ya, 12 tahun ke, dia akan semakin lama semakin tinggi. So, ya? Jadi ini Tuhan nak tunjukkan kepada parti Bersatu, ya, tentang apa yang kamu bayangkan, ya, apa yang kamu mahukan sebenarnya telah makan diri kamu sendiri. Ya, undang-undang yang kamu rasa akan menyelamatkan kamu, ya, kamu tak setuju dengan draft asal, ya, akhirnya undang-undang itulah sekarang ni yang menjerut parti kamu. Ini yang dikatakan, ya, takdir Allah, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kamu merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah daripada Allah. Ya, itulah perancangan Allah sekarang. Kamu ingat kamu bijak. Kita buat undang-undang ni sebab kamu nak mudahkan kamu melompat. Akhirnya tak sempat kamu nak melompat, anak buah kamu melompat dulu. Ya, nak pecat dia pun tak boleh. Akhirnya simpan dalam parti dan gantung. Itu yang kamu mampu lakukan. Sampailah PRU yang ke-16. Kalau dah 4 tahun, ya, yang kena pada Kuala Kangsar tu 4 tahun. Itu yang paling minimal lah. Yang Labuan 6 tahun. Maknanya 4 tahun, 6 tahun, otomatiklah mereka akan jadi zombie sampai pilihan raya PRU 16. Otomatik. Dan hari ini bila dia dah terasa bahawa senjata makan tuan, dia dah mula cari alasan. Ya, nak menghilangkan rasa malu, nak menghilangkan, ya, tentang maruah parti Bersatu. Dia dah begitu teruk sekarang ini, maka dia pun cari alasan untuk nak meyakinkan orang ramai bahawa 4 orang yang yang menyokong PMX itu adalah mereka-mereka yang telah diugut dan ditawarkan jawatan. Itulah yang didendangkan. Ya? Dendang dengan mulut dan air liur saja. Ya, gagal buktikan. Ya, dah berapa hari duduk sebut, tapi tak buat report polis. Tak ada report SPRM. Semalam mesyuarat kata nak report. Ya. Den Cirit ni kalau ikut janji dia banyak, ya. Dulu pun dia kata dekat Anwar tuduh kami yang makan duit judi, kita akan saman. Sampai hari ni saudara, Den Cirit tak pernah saman Anwar Ibrahim tentang tuduhan Anwar Ibrahim bahawa parti PN memakan duit judi. Sampai hari ni tak saman. Tapi dia kata nak saman. Macam itulah. Ya? Sebab nak saman pun kena fikir 2 kali. Ya? Tak betul cara, ya, kamu saman buat mahkamah, perkara yang orang tak tahu jadi tahu. Jadi kena fikir 4-5 kali lah sebelum nak saman. Ya? Nah, walaupun dicabar Anwar Ibrahim, kalau saya dianggap penipu, Anwar kata saman saya. Muhyiddin kata Anwar membuat tuduhan yang jahat. Fitnah Anwar, fitnah jahat, saya akan saman dia. Sebab sudah tak saman. Ya? Sebab sudah tak saman. Jadi kali ini pun kita nak tengok lah. Jangan janji lagi. Ya? Dalam mesyuarat Bersatu semalam, ya, mesyuarat tergempar. Siap ada ikrar setia lagi. Kena panggil ikrar, saudara. Ya? Dalam Parti Keadilan, kami tak pernah mengamalkan ikrar setia kepada pimpinan. Tak ada. Berlakulah lompat. Ya, dalam keadilan pun berlaku juga orang lompat. Ya, berlaku juga orang lompat. Yang lompatan terbesar sekali ialah geng-geng Semurid. Sehingga menjatuhkan kerajaan PH, itu lompatan yang terbesar. Sebelum itu ramai yang dah keluar. Ya, yang dah keluar.
Lokman Adam pun keluar. Tanya Lokman tu. Walaupun sekarang dia dah bersama dengan Kerajaan Berduan, tapi dulu dia keluar. Ya, Izam Makno, ramai keluar. Walaupun waktu itu ramai yang keluar, kita tidak pernah mengumpulkan ahli parlimen wakil rakyat untuk berikrar setia dengan parti. Sebab apa? Kita nak kepada kualiti pimpinan yang ada, bukan kerana paksaan dan juga sumpah-sumpah setia ini. Ya, kita yakin bahawa yang ada dalam parti inilah orang yang konsisten dan istiqamah dengan parti. Tak perlu kita kumpulkan mereka untuk bersumpah setia dengan kepimpinan. Sebab itu keadilan tak pernah buat benda ini. Tetapi kenapa Muhyiddin buat? Kenapa Din Cirit buat dalam Parti Bersatu? Sebab dia sendiri pun dah tak yakin bahawa Parti Bersatu ini mempunyai kualiti pemimpin yang setia dengan dia. Sebab itu dia terpaksa buat. Dia terpaksa buat. Pagi masyarakat tergempar, kita kena tunjukkan ikrar kita. Dah 4 orang dah ni. Bolos. Bolos. Dengan kabarnya ada lagi 3-4 orang. Dengan kabarnya ada 3-4. Ini mencemaskan Din Cirit. Sebab itu dia terpaksa buat masyarakat tergempar dan mengadakan ikrar kesetiaan kepada Din Cirit. Tapi percayalah saudara, tak ke mana kesetiaan itu. Tak ke mana pun ikrar itu. Akan juga berlaku selepas ini. Peristiwa orang yang mengalih sokongan kepada PMX. Ada orang kata ini satu rasuah yang dilakukan oleh PMX sebab kena sokong dia baru dapat peruntukan. Kena sokong, umumkan, nyatakan sokongan pada PMX baru dapat peruntukan. Sebenarnya bukan begitu. Sebab tak pernah keluar daripada mulut Anwar, kalau nak dapat peruntukan kena sokong saya sebagai Perdana Menteri. Tak pernah keluar saudara. Sama ada dalam parlimen maupun di luar parlimen. Apa yang Anwar selalu sebut, apa yang Anwar selalu ulang adalah kalau nak peruntukan, datang berjumpa dan berbincang. Itu saja. Tak timbul kamu nak sokong Kerajaan Perpaduan, tak timbul soal kamu nak sokong PMX. Ajak datang berbincang saja. Kenalah berbincang. Kalau tidak berbincang, siapa boleh jamin duit itu sampai ke mana? Sebab itu kena bincang. Sebab itu bukan hak kamu. Itu hak Perdana Menteri. Kena ingat. Hak kamu adalah peruntukan-peruntukan yang telah pun dimaktubkan dalam perlembagaan. Itu hak kamu. Itu telah pun ditunaikan oleh Anwar Ibrahim. Berapa banyak kawasan-kawasan yang telah diberi peruntukan. Bahkan negeri kamu adalah negeri yang tertinggi mendapat peruntukan. Itu hak kamu dah diberikan. Tinggal lagi yang ada ini adalah hak Perdana Menteri. Budi bicara Perdana Menteri. Nak bagi kepada siapa yang dia yakini. Itu hak dia. Kalau dia tak bagi langsung pun, tak boleh buat apa. Tak boleh nak buat mahkamah pun. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah cakap dalam parlimen. Tak ada dalam peruntukan. Duit itu untuk setiap ahli parlimen, tak ada. Duit yang dipegang, yang masih ada di bawah kuasa Perdana Menteri itu, adalah atas budi bicara dia. Atas budi bicara itulah dia menjemput pembangkang untuk datang berunding sebagaimana dia berunding dengan Ismail Sabri. Cara mana dia berunding dengan Ismail Sabri. Kalau PH yang diketuai oleh Anwar Ibrahim, pimpinan amanah yang diketuai oleh Mak Sabu, DAP ketika itu dipimpin oleh Lim Goh Eng. Ini pimpin kerah-kerah ni saudara. Ini jenis fighter semua. Mak Sabu siapa tak kenal. Garangnya Mak Sabu ni. Lim Goh Eng siapa tak kenal dengan ketegasan dia. Anwar Ibrahim lagi pula orang siapa tak kenal dia. Hebat. Kalau tiga-tiga orang yang hebat fighter ini, mereka sanggup berunding, berunding dengan Ismail Sabri, kamu, siapa kamu? Yang kamu tak nak sangat berunding ni pasal apa? Ego sangat. Kalau Anwar boleh merendahkan diri dia sedikit hanya kerana memikirkan tentang rakyat, bukan untuk diri dia. Dia berunding dengan Ismail Sabri dulu bukan untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia. Dia berunding untuk kawasan. Dia berunding untuk ahli-ahli parlimen di dalam PH ketika itu. Sebab itu dia sanggup, dia tak ada nak tunjuk ego. Nak tunjuk dia hebat. Nak bandingkan ketokohan dia dengan Ismail Sabri itu jauh sebenarnya. Jauh saudara. Tapi dia tak apa, dia boleh berunding.
Tetapi dalam perundingan itu, kebijaksanaan itu yang penting. Bila kita berunding. Berunding bukan bermakna menjual prinsip. Sebab itu bila kita tengok PH waktu berunding Sabri dulu, ya, bila dalam parlimen selepas itu, ada banyak bantahan. Kita fight. Ya, walaupun kita dah ada perundingan, tetapi ada undang-undang yang kita tak setuju, kita fight, kita bahas. Lawan. Cuma yang pentingnya dalam MOU kita bersama Sabri, bahawa kita tidak akan menjatuhkan kerajaan sebelum pilihan raya. Itu jaminan kita. Sebab kita nak kerajaan stabil. Ya, sebab tahu ke bawah tuanku, dia tak mahu lagi dah bertukar-tukar Perdana Menteri 2-3 bulan, tukar 2-3 bulan, tukar Perdana Menteri. Jadi sebab itu Anwar kata, MOU itu dibuat untuk menentukan politik tanah air stabil. Supaya pelabur boleh datang, ya, dan rakyat boleh hidup dengan selesa. Setelah berapa lama di bawah Din Cirit, rakyat hidup menderita. Ya, menderita, saudara. Yang tak menderita adalah orang yang malas pergi kerja, nak duduk rumah, gaji makan. Yang tu yang ada puji Din Cirit tu. Ya. Yang kaki tangan kerajaan, yang sonok, memang orang sonok lah. Tak payah pergi pejabat, duduk di rumah. Buat kerja online, duduk di rumah, gaji jalan. Yang tu ni memang sonok. Budak sekolah lagi seronok, tak payah pergi sekolah. Kan? Tapi yang duduk bunuh diri, ramai. Ya. Statistik bunuh diri meningkat. Yang kibar bendera putih pun ramai. Yang mati satu hari 200-300 ramai. Ya. Yang seronok berapa ramai je. Ya. Sebab mereka seronok, mereka tak perlu pergi kerja. Jadi ini yang perlu, ya, dilihat. Ini yang perlu dilihat, dan inilah yang Anwar fikirkan, bahawa dia perlu mengadakan MOU dengan Ismail Sabri supaya tidak ada lagi krisis politik berlaku. Dan yang rugi adalah rakyat. Ya, rakyat keseluruhannya. Maka dia rendahkan diri dia, ya, untuk mengadakan rundingan. Tapi kenapa kali ini nak tunjuk ego? Kalau kamu nak tunjuk ego,